Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa, jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya kerana saya menggunakan mic baru. Jadi diharap agar audionya jelas, ya. Jadi saya nak maklum balaslah. Baik. Live hari ini adalah susulan satu kenyataan ataupun kenyataan lah yang telah dibuat oleh Datuk Azalina Othman, ya, di mana Datuk Azalina Othman telah membuat pengesahan bahawa surat bertarikh 20 Mac kepada Peguam Najib Razak, iaitu Shafi'i & Co. Surat itu adalah daripada MACC atau SPRM, di mana MACC telah memberi maklum kepada Ketua Hakim Negara bahawasanya Hakim Nazlan ada melanggar kod etika guaman. Ya. Azalina menjawab surat. Ya, dia menjawab berhubung dengan isu surat tersebut. Jadi dia membuat pengesahan. Itu memang surat daripada SPRM dan surat itu adalah bersangkut, ya, dengan siasatan, ya, yang dilakukan oleh SPRM Azam Baki, dan ianya mengesahkan bahawa berlaku pelanggaran kod etika guaman oleh Hakim Nazlan. Now, sebelum saya memainkan satu audio oleh Hanif Katri Abdullah, iaitu Peguam, ya, sebab saya hendak rujuk anda kepada Peguam terus, jadi anda boleh dengar penjelasan terperinci Hanif Katri. Perlu saya maklumkan bahawa sebenarnya sebelum Azalina membuat kenyataan ini, isu surat Hakim Nazlan ni atau isu surat SPRM kepada Peguam Najib berhubung Hakim Nazlan ini sebenarnya telah saya jelaskan dalam satu live bersama, atau telah dijelaskan dalam satu live bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah baru-baru ni. Maaf, ya, tadi saya buat silap. Sebenarnya ini bukan surat kepada Peguam Najib, ini adalah surat berhubung Hakim Nazlan kepada Ketua Hakim Negara. Maaf, ya. Jadi ini adalah surat MACC kepada Ketua Hakim Negara. Jadi isu surat ini telah pun saya jelaskan bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah. Sebenarnya saya mengajukan persoalan dan Tuan Muhammad Hanif telah memberi penjelasan. Pendek kata, surat ini tidak relevan dan ianya bukan di dalam bidang kuasa SPRM untuk menyiasat ataupun memberi komen ataupun menulis surat berhubung salah pelanggaran etika guaman. Jadi sebenarnya surat ini tidak relevan. Okey, tetapi tanpa melengahkan masa, saya hendak merujuk anda kepada penjelasan Hanif Katri. Jadi anda boleh dengar, ya. Ya, saya mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehari dua ini terdapat tularan dan berita berkaitan dengan dua pucuk surat. Yang pertama, tularan sepucuk surat kononnya daripada SPRM kepada Ketua Hakim Negara bertarikh 20 hari bulan Februari 2023. Yang keduanya adalah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak berhubung dengan kewujudan satu lagi surat. Yang ini kononnya daripada Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said kepada Peguam Najib Razak Shafi'i & Company bertarikh 20 hari bulan Mac 2023. Pada hakikatnya dikatakan kedua-dua surat ini adalah berhubung dengan aligasi konflik kepentingan Hakim Nazlan semasa kendalian perbicaraan Mahkamah Tinggi berhubung 7 pertuduhan SRC. Pada hakikatnya juga, keputusan kes SRC telah pun muktamad. Pertamanya, dari sudut kehakiman telah pun tamat apabila rayuan terakhir telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos 2022. Dan dari segi
perundangannya telah pun tamat pada 31 Mac yang baru lalu 2023 apabila permohonan semakan telah juga ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Dari sudut perundangan dan kehakiman, setiap tindakan sivil maupun pertuduhan jenayah wajib ada kemuktamadan penamatan. Perkara ini telah pun selesai. Walhal isu berkaitan dengan konflik kepentingan Hakim Nazlan telah pun diselesaikan sebelum daripada permohonan semakan maupun sebelum rayuan terakhir 23 Ogos kerana pada 16 Ogos 2022 rekod akan menunjukkan permohonan Peguam Najib Razak untuk menampilkan isu konflik kepentingan melalui permohonan penampilan keterangan baru telah didengar dan telah diputuskan dan Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan tersebut. Oleh itu, dari sudut perundangan dan kehakiman, ianya adalah tidak wajar untuk mana-mana pihak ketiga cuba menampilkan apa-apa isu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kecelaruan terutamanya di minda rakyat berkaitan dengan kemuktamadan perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, selain daripada isu keputusan Najib Razak, pada 24 hari bulan Februari 2023, iaitu 4 hari selepas dikatakan keluarnya surat SPRM kepada Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan telah dengan jelas dalam satu kes yang dibawa oleh 3 orang peguam menyatakan 2 perkara. Yang pertamanya, bahawa hakim boleh disiasat oleh pihak berkuasa sama ada polis maupun SPRM walaupun mereka masih dalam jawatan hakim. Dan selepas siasatan, sekiranya ada asas untuk menuduh keduanya, pihak Peguam Negara boleh membuat pertuduhan jenayah terhadap hakim berjawatanan. Tidak ada perlindungan yang diberi oleh mahkamah melalui apa-apa prinsip kehakiman atau perundangan untuk melindungi hakim-hakim. Apa yang perlu adalah cara dan gaya bagaimana siasatan diumumkan kononnya dilakukan hendaklah menjaga martabat kehakiman. Seandainya siasatan mendapati bahawa tidak ada asas untuk menuduh mana-mana hakim, maka tidak ada kemungkinan sistem kehakiman telah pun tercemar sebelum didapati tidak bersalah. Itu akan menggugat keseluruhan sistem kehakiman negara. Itu adalah keputusan Mahkamah Persekutuan berkenaan. Dalam erti kata lain, SPRM boleh menyiasat dan wajib menyiasat apa-apa aduan jenayah. Itu bukan isunya. Justru pada bulan April 2022, apabila ada aduan yang dibuat kononnya berkaitan konflik kepentingan Hakim Nazlan, SPRM telah mulakan siasatan. Itu bukan isunya. Tetapi apabila SPRM telah selesai siasatan dan setelah dimajukan kertas siasatan kepada pejabat Peguam Negara dan ditentukan tidak ada elemen jenayah, maka bidang kuasa SPRM tamat. Tidak ada sebab dari segi perundangan untuk pihak berkuasa memajukan apa-apa surat kepada Ketua Hakim Negara pada yang bertarikh 20 Februari 2023 tersebut. Isu etika hakim yang dinyatakan di dalam Kod Etika Hakim yang digubal melalui akta setelah pindaan dibuat kepada perlembagaan pada tahun 2009 adalah budi bicara mutlak dan bidang kuasa mutlak pihak kehakiman. Pihak berkuasa jenayah sama ada polis ataupun SPRM
tidak mempunyai bidang kuasa menyiasat kod etika. Justru saya tidak nampak kenapa pihak SPRM perlu memajukan apa-apa surat berkaitan kemungkiran etika jika pun ada, kerana itu bukan bidang kuasa SPRM. Yang keduanya, bagaimanakah surat itu terbocor? Siapakah yang membocorkannya? Adakah ianya pihak-pihak SPRM, pihak-pihak dalam kehakiman, ataupun pihak-pihak pucuk pimpinan politik yang ingin menampilkan semula kekeliruan di minda rakyat? Sedangkan yang pertama, seperti nyatakan, keputusan SRC Najib Razak sudah selesai. Yang keduanya, pihak SPRM tidak mempunyai bidang kuasa untuk mencampuri isu kod etika. Yang ketiganya, berkaitan surat Azalina Osman Said kepada Shafi and Company yang kononnya bertarikh 20 hari bulan Mac 2023. Persoalan yang tertampil di sini adalah, bukankah Azalina Osman Said yang kini merupakan menteri di bawah kerajaan Perdana Menteri ke-10 telah sebelum ini pada 27 Ogos 2022, yakni 4 hari selepas keputusan rayuan terakhir Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos, telah di Putra World Trade Center menyatakan dengan jelas ketidakpuasan beliau tentang kononnya cara dan gaya bagaimana rayuan Najib dikendalikan. Dan ada kenyataan ditampilkan oleh beliau pada masa itu, kononnya peguam negara mestilah orang kita. Boleh semak rekod, boleh semaklah video-video convention tersebut. Hatta persoalannya, bukankah Azalina Osman Said walaupun kini sebagai menteri sekalipun mempunyai kepentingan untuk tidak mencampuri mana-mana perkara berkaitan dengan isu Najib Razak, SRC. Oleh itu, jika pun ada surat daripada Peguam Shafi and Company untuk meminta penjelasan tentang kandungan surat SPRM kepada Ketua Hakim Negara, Azalina Osman Said wajib mengundur diri daripada menjawab. Beliau wajib meminta timbalannya Ram Karpal Singh jika ingin untuk membalas surat tersebut jika perlu. Untuk Azalina Osman Said mengambil peranan menjawab surat itu dan mengesahkan kononnya surat SPRM kepada Ketua Hakim Negara menunjukkan atau menyatakan terdapat konflik kepentingan Nazlan dan Nazlan telah melanggar kod etika adalah suatu perkara yang menyalahgunakan kepentingan beliau jika dilihat isu ini secara syumul. Ini tidak wajar dilakukan oleh seorang menteri yang berpegang kepada konsep kedaulatan undang-undang mahupun oleh sebuah kerajaan yang berpegang kepada kedaulatan undang-undang dan konsep reformasi. Yang keempat, dan secara rumusan, saya sarankan kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun sebagai pemelihara kehormatan kedaulatan undang-undang dan kehormatan sistem kehakiman, tindak tanduk SPRM untuk mengutuskan surat kepada Ketua Hakim Negara bertarikh 20 Februari 2023 wajar disiasat dan diambil tindakan untuk permulaan prosiding penghinaan mahkamah oleh SPRM Azam Baki kepada Ketua Hakim Negara kerana mencampuri perkara yang mereka tiada bidang kuasa dan mendedahkan tanpa hak di segi perlembagaan dan perundangan perkara itu untuk tatapan dan kekeliruan orang ramai. Begitu juga saya sarankan kepada Tan Sri Idrus Harun untuk menyiasat ke arah permulaan tindakan prosiding penghinaan mahkamah
terhadap Azalina Osman Said kerana dengan adanya kepentingan peribadi berhubung isu kes Najib Razak, beliau telah pun membalas surat daripada Shafi'i and Company berkaitan kes yang sama yang mendedahkan perkara yang SPRM tidak patut pun masuk campur dalam urusan itu maupun dedahkan perkara itu. Perkara ini adalah amat penting. Ini adalah tentang keutuhan martabat sistem kehakiman negara. Jika ada hakim yang membuat jenayah, tidak boleh dilindungi, tetapi tidak ada pengesahan oleh mana-mana pihak berkuasa, polis maupun SPRM, bahawa mana-mana hakim maupun Hakim Nazlan telah melakukan jenayah. Jadi ini bukan isu berkaitan dengan melindungi hakim. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Oleh itu, saya harap mana-mana pihak lain tidak akan melompat cuba mengambil kesempatan untuk menyalahgunakan kedua-dua perkara yang berbangkit secara salah ini bagi tujuan peribadi maupun bagi tujuan politik yang salah. Sekian. Ya, anda sudah dengar ya penjelasan dari Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi pendek katalah, di sini sudah ada ya, menerusi kenyataan Azalina, sudah ada satu sebab munasabah bagi meminta Peguam Negara memulakan siasatan ke arah prosiding penghinaan mahkamah, bukan hanya terhadap Azalina tetapi juga terhadap Azam Baki. Pendek kata, rumusannya proses perbicaraan dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Persekutuan dan kemudian ada semakan kehakiman terhadap keputusan ataupun prosiding Mahkamah Persekutuan dalam kes SRC Najib Razak sudah pun tamat. Maka sudah ada kemuktamadan ya, dalam keputusan, segalanya sudah lengkap ya, dan di dalam proses perbicaraan yang panjang itu ada juga timbul isu Hakim Nazlan, itu pun sudah diselesaikan, sudah pun diberi sebab kepada mahkamah kepada pihak Najib kenapa tidak boleh ditampilkan ya bukti-bukti yang kononnya dapat membuktikan ada konflik kepentingan Hakim Nazlan dan sebagainya. Semuanya sudah selesai, sudah muktamad ya. Jadi untuk menimbulkan kembali isu Hakim Nazlan ini ada sesuatu yang tidak kena, dan cara ianya ditimbulkan sebenarnya saya lihat secara peribadi ianya sengaja untuk mengelirukan rakyat, dan sememangnya cara ianya ditimbulkan oleh pihak SPRM, oleh pihak yang mendedahkan surat SPRM kepada Ketua Hakim Negara, dan kenyataan Azalina sendiri bersifat mengelirukan rakyat. Mustahil ya Azalina tidak tahu semua ni. Mustahil Azalina tidak tahu bahawa kandungan surat SPRM kepada Ketua Hakim iaitu menjelaskan bahawa ada pelanggaran kod etika guaman oleh Hakim Nazlan sebenarnya tidak harus berlaku kerana SPRM tidak wajar mengeluarkan surat itu kerana ianya bukan di bawah bidang kuasa SPRM. Maka Hanif Katri telah jelaskan apabila SPRM sudah mengesahkan tidak ada jenayah yang dilakukan oleh Hakim Nazlan, ianya bidang kuasa mereka sudah terhenti di sana ya. Dan sikap Azalina ataupun tindakan Azalina mengesahkan kandungan surat itu pun mencurigakan. Mengapa dia perlu buat? Takkan dia tak faham bahawa sebenarnya ianya bukan bidang kuasa SPRM? Mengapa dia perlu mengesahkan surat itu dan menjawab kepada Peguam Najib sedangkan Azalina ada kepentingan ya? Azalina sendiri di dalam satu apa orang kata di Convention UMNO, dia telah berkata Peguam Negara harus orang kita dan sebagainya. Jadi perlu ada prosiding penghinaan mahkamah. Inilah intipati penjelasan yang telah diberikan. Secara peribadilah saya lihat ini adalah kerja pihak-pihak yang hanya hendak mengelirukan rakyat, yang hendak menimbulkan satu konspirasi baru,
Sedangkan kes Najib Razak sudah lengkap, sudah habis, sudah dimuktamadkan. Malah amat jarang dibenarkan semakan kehakiman, ya. Tetapi Najib telah meminta semakan penghakiman selepas dia tidak puas hati dengan Hakim Nazlan, dia tidak puas hati dengan Tengku Maimun. Kemudian, jadi apa yang Najib minta dia diberikan, siap dengan 5 hakim baru untuk membuat semakan terhadap proses perbicaraan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dan daripada 5 hakim baru itu, 4 hakim berpendapat tidak ada apa-apa yang boleh ditafsirkan sebagai berlaku ketidakadilan. Semuanya berjalan menurut lunas-lunas perundangan dan kehakiman. Maka mereka telah menolak permohonan semakan Najib, ya. Ini adalah hakim-hakim baru yang Najib minta sendiri. Perlu ada satu panel hakim baru untuk semak kehakiman sebelumnya. Jadi proses sudah muktamad, maka mereka timbulkan isu ini, ya. Jadi isu ni barangkali mungkinlah ianya saya berpendapatlah mungkin ianya adalah untuk menimbulkan alasan-alasan bagi membantu dalam proses rayuan atau permohonan, lebih tepat, ya, pengampunan Najib, ya. Mungkin mereka mengharapkan ini akan dipertimbangkan bagi mengampunkan Najib. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang kena dalam proses perbicaraan, dan ini terbukti menerusi proses semakan kehakiman yang telah dimulakan oleh Najib sendiri. Maka panel 5 hakim telah semak atau mendengar hujahan pihak Najib. Mengapa kita perlu semak proses kehakiman di peringkat Mahkamah Persekutuan? Dan pihak Najib tidak berjaya memberi sebab mengapa permohonan semakan perlu diluluskan. Jadi dah berakhir, ya. So itu sahajalah penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.